Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Cik Abdullah Cik Ia dan rakan-rakan sekalian. Tajuk kajian kami adalah keterlibatan kanak-kanak dalam kemalangan jalan raya di Malaysia. Kami dari kumpulan 1 telah memilih untuk menggunakan nama Kejora dan ahli-ahlinya terdiri daripada AB Rumi Anak Pandan selaku ketua kumpulan, saya sendiri Nur Haidatul Atirah binti Hasnan, Nik Jamiatul Helmi binti Yahya, Nur Ashikin binti Musinun, Muhammad Amirul Ashraf bin Roslan dan Muhammad Naim bin Ismail. Kita terus bergerak ke arah pengenalan, iaitu dalam menghasilkan analisis data ini, kami telah menganalisa sebuah artikel berjudul Keterlibatan Kanak-Kanak dalam Kemalangan Jalan Raya di Malaysia yang ditulis oleh Siti Nurashikin Muhammad dan Mazdi Marzuki dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kursus MCW 2022 Pengurusan dan Analitik Data merupakan kursus yang memberi manfaat kepada mahasiswa dalam meningkatkan kemahiran insaniah mahasiswa. Oleh itu, kursus ini diyakini mampu membantu mahasiswa bagi menambah kualiti terhadap kajian kerana kursus ini menekankan pengurusan data dan rekod kajian yang dianalisis adalah tepat, menyeluruh dan dipercayai sepenuhnya. Bagi jenis data pula adalah menggunakan data jenis kuantitatif, iaitu data yang paling tersusun dan mudah untuk dianalisis. Data ini juga sering dipersembahkan dalam bentuk jadual dengan lajur dan baris. Objektif kajian adalah bagi meneliti keterlibatan golongan kanak-kanak dalam kemalangan jalan raya di Malaysia. Persoalan kajian yang pertama adalah apakah jenis kecelakaan yang menunjukkan peratusan kecederaan tertinggi melibatkan kanak-kanak di Malaysia. Yang kedua, adakah kumpulan untuk mempengaruhi keterlibatan kanak-kanak dalam kemalangan jalan raya. Yang ketiga, adakah kanak-kanak lelaki lebih berisiko untuk terdedah kepada kemalangan jalan raya. Dan yang terakhir, di manakah kawasan yang paling berisiko untuk kanak-kanak terdedah kepada kemalangan. Seterusnya ialah metodologi analisis data. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, metodologi merujuk kepada suatu sistem yang merangkumi kaedah serta disiplin yang digunakan dalam sesuatu kegiatan, kajian, disiplin dan sebagainya. Kajian ini menggunakan metod analisis data deskriptif, iaitu analisis data deskriptif berangka dan analisis data deskriptif bergraf. Analisis deskriptif berangka adalah kaedah untuk meringkaskan data yang telah dikategorikan dalam satu nilai bagi menggambarkan kecenderungan pusat, mengukur serakan dan mempiawaikan data. Tujuan utama untuk mendapatkan kecenderungan pusat bagi meringkaskan data dengan menggunakan satu nilai yang menggambarkan saiz, ciri di tengah dan pusat lokasi set data. Dalam memahami sesebuah data, kebanyakan kajian akan menggambarkan sesuatu data tersebut secara visual sama ada menggunakan carta pie ataupun graf bagi menghasilkan penceritaan yang lebih berbentuk visual bagi hasil data. Maka dalam kajian ini, pengkaji telah mengambil kaedah menggunakan analisis deskriptif bergraf dengan memilih kaedah visual yang asas iaitu carta pie, graf baris dan graf bar. Tujuannya adalah untuk mempersembahkan hasil data secara visual dan mampu menjadikan perbandingan data tersebut dapat dilihat dengan lebih jelas dan teratur. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan dapatan analisis data. Dalam menjawab objektif kajian ini, terdapat 4 jenis persoalan yang telah dikenal pasti dan data daripada persoalan tersebut telah direkodkan melalui kaedah deskriptif analisis bergraf dan berangka. Namun, di dalam pembentangan ini, saya akan menerangkannya melalui kaedah analisis deskriptif bergraf. Bagi dapatan data, persoalan yang pertama yang berkaitan dengan kecederaan melibatkan kanak-kanak mengikut jenis kecelakaan di Malaysia pada tahun 2007. Kami telah menggunakan graf bar untuk mempersembahkan data tersebut. Berdasarkan graf bar yang telah dipaparkan, dapat dikenal pasti bahawa jumlah peratusan kanak-kanak yang terlibat dalam kecederaan mengikut jenis kecelakaan ini adalah dalam peratus yang berbeza. Buktinya, jenis kecelakaan yang merekodkan peratus yang paling tinggi iaitu kemalangan jalan raya dengan angka sebanyak 55%, diikuti dengan jenis kecelakaan jatuh yang
merekodkan sebanyak 24%. Bagi jenis kecelakaan yang merekodkan peratus yang paling rendah adalah pada jenis kecelakaan lemas dan terkena renjatan elektrik, di mana kedua-duanya mencatatkan peratus sebanyak 3%. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan persoalan yang kedua, iaitu kadar kematian kanak-kanak akibat kemalangan jalan raya mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2004 hingga tahun 2009. Kumpulan kami telah memilih graf garis untuk mempersembahkan data ini. Berdasarkan graf garis yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahawa kumpulan kanak-kanak yang berumur 10 hingga 14 tahun telah menunjukkan kadar kematian yang tinggi sehingga mencatatkan peningkatan yang ketara daripada tahun 2004 sehingga tahun 2009. Buktinya, pada tahun 2004, peratus kematian kanak-kanak adalah 5.9% sehingga ke tahun 2006. Pada tahun 2007 pula, peratusnya adalah 5.1% dan mengalami sedikit penurunan kepada 5.0% pada tahun 2008. Namun pada akhirnya peratus ini telah meningkat kepada 5.8% pada tahun 2009 yang telah menjadikan kumpulan kanak-kanak yang berumur 10 hingga 14 tahun ini mempunyai peratus kematian yang tinggi. Peningkatan kadar kematian kanak-kanak ini pada umur sebegini adalah disebabkan mereka sendiri kerana mereka tidak mengambil berat terhadap isu keselamatan jalan raya. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan mengenai hasil analisis bagi persoalan ketiga. Bagi analisis deskriptif bergraf untuk persoalan kajian ketiga, graf bar compound telah digunakan dan hasilnya adalah seperti pada raja berikut. Berdasarkan Raja 3, iaitu kemalangan jalan raya yang melibatkan kanak-kanak mengikut jantina di Malaysia pada tahun 2009, jumlah peratus bagi kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 1 tahun mencatatkan sebanyak 80%, manakala bagi kanak-kanak perempuan pula mencatatkan sebanyak 20% sahaja. Pada lingkungan umur 1 hingga 4 tahun, menunjukkan sebanyak 40% bagi kanak-kanak perempuan, manakala kanak-kanak lelaki menunjukkan nilai yang lebih tinggi, iaitu sebanyak 60%. Kes yang sama juga berlaku pada peringkat umur 5 hingga 9 tahun, iaitu kanak-kanak lelaki mencatatkan sebanyak 60%, manakala kanak-kanak perempuan pula mencatatkan sebanyak 40%. Bagi kumpulan umur 10 hingga 14 tahun pula, kanak-kanak lelaki menunjukkan nilai 50% lebih tinggi daripada kanak-kanak perempuan, iaitu sebanyak 70%, berbanding dengan kanak-kanak perempuan yang mencatatkan nilai sebanyak 30% sahaja. Untuk kumpulan umur 15 hingga 18 tahun, nilai yang dicatatkan adalah sama seperti kanak-kanak yang berumur bawah 1 tahun, iaitu kanak-kanak lelaki sebanyak 80%, manakala kanak-kanak perempuan pula sebanyak 20%. Maka dari itu, jika dilihat daripada analisis data pada tahun 2009 tersebut, membuktikan bahawa kanak-kanak lelaki lebih banyak mencatatkan kes kemalangan jalan raya berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Baiklah, pada slide ini kita akan pergi kepada persoalan keempat, iaitu kemalangan jalan raya melibatkan kanak-kanak mengikut kawasan tertentu di Malaysia pada tahun 2007 hingga 2009. Pada paparan kali ini, terdapat lihat analisis deskriptif bergraf. Pengkaji telah memilih graf bar melintang untuk memperlihatkan hasil data yang telah dikumpul. Melalui graf bar di atas, dapat dilihat kawasan sekolah bagi lingkungan umur 1 hingga 4 tahun mencatatkan jumlah paling rendah di antara keempat-empat lingkungan umur yang terlibat, iaitu sebanyak 6 kemalangan jalan raya. Lihat kepada kawasan lain pula, graf bar melintang menunjukkan bahawa kawasan kediaman mencatatkan jumlah paling banyak berlakunya kemalangan jalan raya yang melibatkan kanak-kanak dalam lingkungan umur 5 hingga 9 tahun. Pada kawasan perindustrian pula, graf bar menunjukkan jumlah yang rata-ratanya tidak menunjukkan perbezaan yang ketara antara keempat-empat lingkungan umur kanak-kanak terlibat kemalangan jalan raya, yang mana masing-masing berada di bawah angka 20. Seterusnya dapat dilihat bahawa kemalangan jalan raya yang melibatkan kanak-kanak kebiasaannya berlaku dalam lingkungan 5 hingga 9 tahun di kawasan pusat membeli belah, iaitu sebanyak 54 orang. Dalam kawasan pejabat pula, terdapat perbezaan yang ketara sejumlah 51 orang dalam jumlah kemalangan jalan raya yang melibatkan kanak-kanak dalam lingkungan 1 hingga 4 tahun dan 10 hingga 14 tahun pada tahun 2007 hingga 2009.
Seterusnya, pada tahun 2007 hingga 2009, tiada kemalangan jalan raya yang melibatkan kanak-kanak dalam lingkungan 1 hingga 4 tahun, manakala terdapat 12 orang kanak-kanak yang terlibat dalam kemalangan jalan raya dalam lingkungan 10 hingga 14 tahun. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahawa ilmu dan kemahiran mengenai pengurusan dan analitik data menjadi kemahiran tambahan yang diperlukan bagi setiap individu pada era globalisasi ini. Hal ini kerana ilmu dan kemahiran ini dapat memberi manfaat dalam kehidupan seharian, terutama dalam bidang pekerjaan. Kemahiran ini juga mampu untuk menjadi tarikan dan kekuatan dalam diri seseorang, terutama ketika bersaing dalam mendapatkan peluang pekerjaan. Hasilnya, melalui tugasan pengurusan dan data analitik ini, pelajar dapat menimba berbagai ilmu dan kemahiran dalam menganalisis dan mentafsir data. Ini juga menjadikan seseorang pelajar itu lebih cekap, teliti dan mahir dalam menguruskan data.